Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, hari ini saya akan terangkan sedikit tentang RPH dalam permainan sukan hoki. Okey, pertemuan kali ini kita adalah untuk saya menyelesaikan iktisad hoki yang telah diberikan oleh Dr. Nur Azaliza binti Osman. Okey, kita terus ke slide yang pertama. Okey, yang pertama adalah sesi latihan gabungan kemahiran menggelecek dan menolak. Okey, objektif latihan yang dijalankan ialah yang pertama untuk menguasai kemahiran menggelecek dan menolak dengan teknik yang betul. Objektif yang kedua adalah meningkatkan penguasaan kedua-dua kemahiran sehingga mampu digunakan dengan baik semasa perlawanan. Okey, peralatan yang kita perlukan untuk melakukan sesi latihan ini ialah pertama kayu hoki, bola hoki dan juga koin. Tapi jika dalam keadaan yang darurat macam sekarang ni, kita boleh menggunakan apa-apa saja jenis peralatan untuk lakukan sesi latihan. Okey, coaching point yang pertama iaitu menggelecek rapat. Yang pertama untuk kaedah dia adalah pegangan kayu. Tangan kiri di bahagian atas kayu dan tangan kanan di bawah sedikit. Tangan kiri memegang kayu dengan kuat sementara tangan kanan membantu mengawal bola saja. Teknik pegangan kayu yang betul sangat penting dalam permainan hoki bagi memastikan bola berada pada kayu semasa kita bergerak. Yang kedua ialah bola. Bola hendaklah sentiasa berada lebih kurang 30 hingga 40 cm di luar kanan kaki. Bola hendaklah di hadapan badan kita supaya kita boleh nampak bola itu bergerak di mana. Sekiranya kedudukan bola terlalu dekat, ia akan mengganggu pergerakan. Dan jika ia terlalu jauh, akan menyusahkan untuk mengawal dia. Yang ketiga adalah kaki dan badan. Badan dibengkokkan sedikit supaya berada dalam keadaan selesa semasa membawa bola. Gerakan kaki adalah seperti seorang berjalan dan berdiri. Membantu individu bergerak dengan pantas. Kayu pemain mestilah menyentuh permukaan supaya dapat melihat ke hadapan semasa berlari dan melecek. Untuk melakukan melecek rapat ini, kita perlu pastikan kedudukan badan kita dalam keadaan selesa dan bola berada pada kayu semasa kita bergerak. Kita boleh rasa bola tu pada kayu. Jangan bola tu terlalu jauh supaya bola tu dapat terus dikawal lah. Yang seterusnya adalah menolak. Nama pegangan kayu. Tangan kiri memegang kayu di sebelah atas sementara kedudukan tangan kanan ialah 15 hingga 30 cm di bawah tangan kiri. Kayu haruslah dipegang kuat. Kerana setiap tolakan yang kita lakukan perlu tepat dan pantas bagi mengelak pihak lawan merampas bola tersebut. Yang kedua ialah cara berdiri. Bahu kiri hendaklah menghala ke arah bola atau target. Kaki dalam keadaan selesa dan seimbang. Badan dibengkokkan ke hadapan supaya mata dapat melihat bola dengan tepat. Okey, perlu pastikan untuk sebelum melakukan tolakan bola semasa dalam permainan hoki, cara berdiri kita perlulah dalam keadaan selesa dengan kaki terbuka supaya memastikan tolakan yang kita lakukan adalah tepat. Yang ketiga adalah pelaksanaan kemahiran. Kayu hendaklah berhampiran bola atau melekat dengan bola. Bola ditolak dengan tangan kanan sementara tangan kiri menekan kayu ke bawah. Dalam kemahiran ini, individu perlu memindahkan berat badan dari kanan ke kiri dengan koordinasi dan pergelangan tangan yang kuat. Penolongan yang kuat dapat dilakukan. Okey, seterusnya saya akan bergerak kepada komponen aktiviti latihan, organisasi dan tumpuan latihan. Yang pertama perlu diingat supaya sebelum melakukan aktiviti, yang pertama adalah pemanasan badan. Aktiviti latihan yang kita boleh lakukan ialah seperti melakukan regangan bersama pasangan, iaitu secara statik dan dinamik. Organisasi kita boleh lakukan secara berkumpulan, iaitu berpasangan atau dalam satu grup yang besar untuk memastikan semua orang melakukan perkara yang sama dan betul. Rakan-rakan lain boleh melihat apa yang rakan lain lakukan supaya ada aktiviti pembetulan dan penambahbaikan. Okey, tujuan kita lakukan aktiviti pemanasan badan adalah untuk menyediakan diri sebelum latihan. Perlu diingat bahawa kita perlu pastikan tubuh badan kita dalam keadaan bersedia sebelum melakukan sebarang aktiviti. Ia bagi mengurangkan risiko kecederaan. Yang komponen kedua ialah mengajar dan melakukan latihan.
Aktiviti yang seorang jurulatih boleh lakukan adalah dengan memberi penerangan dan demonstrasi kemahiran. Jurulatih perlu menunjukkan pergerakan yang betul untuk dilakukan oleh atlet dia supaya atlet tersebut tidak tersasar daripada objektif yang sebenar melakukan latihan. Okey, antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah lari sambil menolak bola dan menahan bola. Menggelecek melalui halangan sebaris. Contohnya peralatan yang kita gunakan tadi adalah kon. Pemain boleh melakukan gelecek dengan membawa bola melepasi setiap kon yang telah disusun dengan sebaris. Kaedah ni boleh dilakukan secara berkumpulan atau berpasangan dengan kiri dan kanan melakukan aktiviti yang sama dan cuba melakukan aktiviti tersebut sepantas yang boleh. Okey, tujuan melakukan aktiviti ini adalah untuk memberi penerangan kepada atlet dan menunjukkan teknik yang betul. Itu sebagai seorang jurulatih. Yang kedua untuk atlet ialah membiasakan atlet menggunakan kayu hoki dan pengulangan bola. Bagi atlet baru yang bersifat matur, kadang-kadang diorang tak pernah pun pegang kayu hoki, tapi diorang nak cuba untuk menyeburi dalam sukan tersebut, kita perlu biasakan diorang dengan kayu, cara pegang kayu yang betul, cara bergerak yang betul bagi memastikan atlet tersebut melakukan aktiviti dengan cara yang betul. Kemudian yang seterusnya adalah latih tubuh. Antara latihan yang boleh dilakukan adalah latihan one to one, iaitu secara berhadapan antara penyerang dan pertahanan. Yang kedua adalah latihan circle. Aktiviti yang kita fokuskan adalah iaitu menggelecek dan menolak. Jadi dalam satu bulatan yang besar, kita boleh tempatkan beberapa pemain antara penyerang dan pemain, diorang akan bermain dalam satu bulatan yang kecil saja. Tujuan lakukan aktiviti latihan circle ni adalah untuk memastikan atlet tersebut biasa untuk menggelecek rapat di antara pemain. Apabila kawasan itu sempit, atlet tersebut akan memanfaatkan seberapa ruang yang boleh untuk memastikan bola masih dalam pengawalan mereka. Okey, seterusnya adalah permainan kecil. Permainan yang saya cadangkan adalah permainan monyet. Kalau dalam permainan bola sepak, kita selalu sebut dia sebagai ayam. Iaitu seorang pemain memegang bola dan menghantar bola ke rakan yang lain, seorang pemain mengejar bola tersebut. Tapi dalam permainan hoki ni kita boleh letak dua orang pemain pertahanan dan dua orang pemain pertahanan itu cuba merampas bola daripada pasukan penyerang. Tujuan untuk melakukan aktiviti ini adalah untuk tingkatkan penguasaan merampas bola. Kaedah yang betul untuk bertahan dan meningkatkan ketakasan atlet. Komponen seterusnya ialah permainan kemahiran gabungan. Melakukan permainan biasa, berkumpulan atau memberi cabaran seperti pertandingan sebenar. Okey, gerak kerja kendur iaitu penutup. Selepas melakukan segala aktiviti yang telah dirancang di atas, perlu pastikan atlet tersebut melakukan cooling down. Antara cooling down yang boleh dilakukan secara berkumpulan adalah lari anak secara perlahan-lahan. Ini bagi memastikan selepas atlet tersebut bekerja keras melakukan latihan, mereka dapat meredakan semula otot-otot yang telah mereka bekerja keras tadi, iaitu melakukan penyejukan badan. Tujuan melakukan ini adalah untuk pemulihan jangka masa pendek dan mengelak kecederaan. Okey, itu saja pembincangan dari saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama, Coach.